Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini menerusi Masjid Bandar Seri Putra Bangi, kita dapat sama-sama meneruskan lagi kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan mengenai halal haram dalam rumah tangga. Sebelum ini kita bincangkan mengenai al-muharramat minan nisa', wanita-wanita yang diharamkan ke atas kita berkahwin dengan mereka. Antara yang kita tak boleh kahwin dengan wanita yang menyusukan kita. Sekarang ni ramai pula yang bertanya tentang hukum ibu susuan. Seperti mana yang kita faham dan kita jelas daripada kitab-kitab fiqh menunjukkan bahawa ibu susuan atau ibu yang memberi susu kepada kita, ataupun kita katakan ibu susuan lah, mudah cerita ibu susuan. Dia bukan ibu kita tapi dia menyusukan kita. 5 kali kenyang, maka ibu itu, ya, perempuan yang bagi susu kepada kita itu adalah ibu susuan yang haram kepada kita berkahwin dengan dia sampai bila-bila. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab susu yang kita minum masa bawah 2 tahun itu telah menjadi darah daging kita. Atas sebab itu, dekat Malaysia, para mufti tidak bersetuju untuk mewujudkan kilang bank susu, atau kita katakan bank susu. Ya, kita kumpul semua susu-susu ibu seluruh Malaysia ni, kemudian kita letak dalam satu bank. Kita tak buat dekat Malaysia. Walaupun dekat Europe ada, walaupun dalam isu ini terdapat 2 pandangan ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi membenarkan berbuat demikian di negara-negara barat, kerana bank-bank susu itu atau susu-susu itu dihantar ke Afrika, tempat-tempat negara-negara yang bergolak dan sebagainya. Manakala Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengharamkan kerana takut ia tidak dapat dikawal tentang hubungan anak-anak dengan para ibu yang telah mendermakan susu tersebut. Jadi untuk elak daripada khilaf, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengharamkan. Jadi Malaysia, kita tak tahu macam mana nak kawal. Macam mana kita nak buat, memang amat susah. Ya, kalau kita bagi susu tu, katakan sekali bagi kepada budak, ada 10 orang punya susu. Maka kalau ikutkan hukum, 10 orang punya susu tu, seorang minum, dah jadi 10 orang dia punya ibu susu. Kalau sekali minum ataupun 5 kali minum, dah jadi 10 orang. Jadi macam mana dia nak kawal tu? Jadi ulama di Malaysia tidak membenarkan kalau nak menyusu, dia buat secara manual. Manual maknanya orang yang ibu bapa yang mengusahakan ibu susuan itu, dia kena simpanlah data ibu yang bagi susu tu yang sampai 5 kali kenyang. Kemudian maklumat-maklumat berkaitan ibu itu mesti simpan sampai bila-bila. Sebab kita nak, kenapa? Sebab dia ada yang seterusnya, iaitu diharamkan berkahwin dengan adik-beradik susuan. Katakanlah saya minum susu seorang perempuan 5 kali kenyang masa kecil tu, 2 tahun lepas, masa umur 2 tahun. So ibu tu ataupun perempuan yang bagi susu tu tadi,
dia ada anak 5 orang, ada anak perempuan 2-3 orang, atau ada adik-beradik yang lain lah. Jadi boleh tak saya kahwin dengan budak perempuan tu? Tak boleh, sebab itu dikira sebagai adik-beradik susuan. Maka haram juga kita berkahwin. Jadi itu yang memberikan implikasi hukum yang sangat besar, ya, kepada mereka yang memberi susu. Itu kena beringat betul-betul. Sebab bukan apa, kalau tidak ada data, tak simpan maklumat, saya takut, ya, dan ulama takut nanti bila budak tu besar, tanpa ada maklumat, tanpa ada pembuktian, akhirnya ditakdirkanlah mereka itu bertemu anak susuan dengan adik-beradik susuan bertemu. Dia tak tahu tu adik-beradik dia, adik-beradik susuan, maka dia berkahwin. Maka berkahwin itu tidak sah. Kerana apa? Kerana mereka adik-beradik susu. Hukumnya sama macam adik-beradik betul, cuma mereka ni tak dapat harta warisan je. Itu kita kena faham betul-betul, tuan-tuan dan puan. Bab-bab hukum ni tak boleh main-main. Mesti ada sebab. Kenapa ulama' tidak membenarkan? Kenapa ulama' tidak memberikan laluan, ya, negara kita untuk buat bank susu dan sebagainya. Seterusnya, kita kena faham juga, tuan-tuan dan puan, diharamkan kepada lelaki untuk berkahwin dengan ibu kepada isteri. Kita kata mak mertua. Tak boleh orang lelaki berkahwin dengan ibu mertuanya. Tak boleh. Dia panggil haram mu'abbad. Sampai kiamat dah tak boleh dah. Tu kena faham. Ya? Tu kata ulama, وَهَذِي يَحْرُمُهَا الْإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ الْعَقَدْ عَلَى إِبْنَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. Dia kahwin dengan budak ni, budak perempuan, akadnya sah. Aku terima nikahnya sekian, sah. Maka dia dah boleh bersalam dengan mak perempuan tu. Tak ada batal wuduk dia dah. Mak perempuan tu ibu dia. Walaupun tak berlaku jima, dia akad je, dia boleh salam dengan perempuan tersebut. Mak perempuan, mak pengantin perempuan. Itu sebabnya kalau kita tengok pembatalan wuduk berlaku selepas akad nikah, bila lelaki tu pakaikan sarung cincin ke jari perempuan, dia batal lah sebab isteri dia dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau lepas tu dia boleh salam dengan mak dia terus. Mak mertua dia. Tak ada masalah, dia boleh bersalam dengan mak mertua dia. Tak perlu kepada jima'. Walau lam yadkhul biha li'annaha tasbihu lirajuli bimanzati ummih. Maka dia samalah hukum dengan ibu dia. Jadi kita kena jaga juga hati mertua kita, tuan-tuan. Seterusnya, antara yang jelas, ya, para ulama haramkan orang lelaki untuk berkahwin dengan mereka, ar-rabibah wahia bintu zaujah allati dakhala biha. Dia kahwin dengan janda yang ada anak perempuan. Maka bila dia berkahwin dengan janda yang ada anak perempuan itu tidak boleh dikahwini oleh lelaki tersebut. Dia kira bapa tiri atau anak tiri. Tapi dengan syarat allati dakhala biha, dia telah bersetubuh ataupun melakukan hubungan seks dengan isteri yang diambil sebagai yang diambil sebagai isteri, dan perempuan itu ada anak, janda yang ada anak perempuan, ya, kena ingat. Fa in lam yakun dakhala bil ummi fala junaha alaihi an yatazawwaja bil bint. Kalau katakanlah dia berkahwin dengan seorang perempuan janda yang ada anak perempuan, tiba-tiba dia jatuh cinta lah, mungkin dia ada jatuh cinta dengan anak ni, dia angkat nikah, lepas tu dia cerai bini dia. Angkat nikah, tak boleh dia kata, tak boleh terima, dia cerai bini dia. Na'udzubillah. Dia cerai bini dia, tak sempat melakukan hubungan seks ataupun tak sempat melakukan hubungan suami isteri. Maka dia telah buat keputusan, dia cerai perempuan tu tanpa bersetubuh dan dia nak kahwin dengan anak janda tadi. Macam kita Hindustan ni. Tak? Dalam hal itu dibenarkan. Kerana apa? Kerana dia tidak melakukan apa-apa hubungan dengan janda tersebut setelah berkahwin. Masya Allah. Ni ada soalan masuk ni. Assalamualaikum doktor. Arwah mak pernah menyusukan cucunya sebab masa akad bersalin dia asma. Memang tak larat nak menyusu. Jadi arwah mak
pernah menyusukan cucunya sebab masa akad bersalin dia asma. Okey, dah cucu, tak ada masalah lah. Dia menyusukan apa cucu dia tu memang cucu dia. Budak tu memang sampai bila-bila pun tidak akan orang kata apa, tidak akan boleh berkahwin dengan nenek dia. So tak ada masalah. Tu sebab kalau kita ada anak, ya, isteri meninggal, jadi orang kata nak bagi kat siapa ni? Nak bagi siapa menyusu? Kita tengok adik-beradik kita. Ada tak adik-beradik kita yang menyusu? Sebab tu dia orang tu dah memang mak saudara dia. Bagi dia orang menyusukan. Oh tak, mak saya ada. Boleh bagi pada mak kita. Boleh, tak ada masalah. Jadi orang kata apa? Dia sekadar menyusukan. Jadi benda tu jadi mahram lah kepada keluarga kita. Tak ada masalah. Bagaimana dengan hubungan dan aurat anak susuan, perempuan dan suami ibu susuan? Sama. Bila haram dengan mak susuan, haramlah juga dengan bapa susuan. Sama hukum dia. Jadi itu bapa susuan dia. Jadi dia macam bapa yang sebenar. Cuma dia takkan dapat harta warisan lah. Macam mana mereka dengan adik-beradik susuan pun mereka boleh bergaul, boleh duduk serumah, ya, tidak ada masalah. Sama juga kalau dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan Allah Muhammad, dengan bapa mertua, dengan bapa susuan, sama juga hukum dia. Tidak ada masalah, dibenarkan. Cuma sekarang kena faham, ya, tuan-tuan dan puan. Ramai orang dia ambil anak angkat. Ni ramai yang tanya juga. Kata, Ustaz, saya ambil anak angkat perempuan. Saya jaga dia masa saya ambil dia tu umur saya pun 20. Katakan dia jaga budak perempuan tu 20 umur dia. Budak tu umur baru 1 tahun. Contoh. Dia pun jaga. Tanpa bagi budak tu kepada adik-beradik dia yang perempuan untuk menyusukan, tak ada, dia tak ambil pun. Ya, kemudian dia tidak orang kata apa? Dia tidak pula orang kata Allahumma salli ala Muhammad, tidak pula bagi susu kepada orang yang mahram dengan dia, tak ada. Maka budak ni tuan-tuan dan puan, dia adalah anak angkat biasa. Bila anak angkat biasa, budak ni bila dah sampai umur 20 tahun, umur dia 40 tahun. Dia pula tak kahwin lagi. Dia tengok, comel pula anak angkat aku ni. Dia nak kahwin dengan anak angkat dia, boleh ke tak? Kalau yang perempuan, dia nak kahwin dengan anak angkat lelaki dia, boleh ke tak? Hukumnya boleh. Kerana tidak adanya hubungan nasab antara ibu angkat dengan anak angkat atau anak angkat dengan bapa angkat. Tak ada. Bila tidak ada hubungan nasab, maka dia boleh kahwin. Walaupun dia jaga dia kecil. Itu sebab kena ingat, awak ambil anak angkat, bila budak tu dah balik, dia hukumnya sama macam kita duduk dengan bukan mahram. Tu kena beringat. Itu satu. Nombor dua, kalau tak disusukan dengan adik-beradik kita, contoh kita ambil umur setahun, kita tak bagi adik perempuan kita menyusukan budak ni, maka budak ni apa jadi tau? Tak ada hubungan susuan. So, kita boleh kahwin dengan dia. Tapi kalau dia dah susu dengan adik kita, 5 kali kenyang, dia akan jadi anak saudara kita. Sebab budak tu dengan mak dia tu, dengan adik kita akan jadi ibu susuan. So, budak tu adalah bapa susuan. Budak tu bapa susuan. Kita adalah bapa saudara susuan kepada budak tu. Tu dia. Itu sebabnya benda ini dibincang ulama untuk pastikan ia selamat. Nasab terjaga, ya, hubungan halal haram terjaga, semua tu dia ambil berat oleh Islam. Jadi itu sebabnya tuan-tuan dan puan, kena ambil perhatian dalam bab ini. Jangan kita ambil mudah. Itu sebab hari ini kalau kita nak berkahwin ataupun kita nak ambil anak angkat, dia pastikan anak angkat itu diberikan susuan daripada keluarga kita, agar ia ada hubungan dengan kita. Bila duduk serumah, dia adalah mahram kita. Sebab kita haram kahwin dengan dia. Kena betul sebut mahram. Orang yang haram kita kahwini dengan mak kita itu mahram. Dengan anak kita mahram. Dengan anak saudara betul kita mahram.
Tapi kalau sebut muhrim, orang yang berada dalam ihram. Tu kena betulkan. Mahram dengan muhrim. Beza dua perkataan, bagi atas, bagi depan dengan bagi atas. Mahram dan muhrim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh tak kita nak kumpulkan dua adik-beradik, al-jam'u bainal ukhtain, nak kahwin dengan dua-dua sekali. Tengok adik pun cantik, kakak pun cantik. Jadi sapu dua-dua. Kahwin dengan kakak, kahwin dengan adik. Ia diharamkan dalam Islam. Seorang je kamu boleh ambil daripada dua orang tu. Tapi ustaz, dia kembar seirah lah ustaz. Tak boleh. Kalau ambil seorang yang tu sedih, kena ambil dua-dua. Tak boleh, brother. Macam mana keadaan sekalipun, tidak boleh. Tak boleh. Satu je kau ambil. Kau nak kakak atau adik. Walaupun dia kembar seiras, mesti ada kakak atau adik. Orang kata, ustaz, kembar mana ada kakak atau adik? Ada. Siapa keluar dulu, itu kakak. Keluar kemudian, itu adik. Dia lewat berapa minit je. Ni seminit keluar. Lepas minit lagi keluar nombor 2. Itu dia. Faham, tuan-tuan puan? Ya? Jadi tidak boleh kita ini nak ambil kedua-duanya sekali. Ambil seorang sahaja daripada dua orang tersebut. Wa mimma harramahu al-Islam 'ala al-muslim wa kana masyru'an fil jahiliyah al-jam'u bainal ukhtain. Ini perkara yang diharamkan dalam Islam dan kena beringat. Ada orang kata, ustaz, ada ke orang buat? Memang ada. Kalau tidak, tak sembang lah dalam kitab fiqah. Bahkan pernah berlaku juga dekat Malaysia ni. Ada beberapa tempat yang dah berlaku. Dia kahwin dengan kakak, pada masa yang sama dia bercinta dengan adik, dia pergi kahwin dengan adik kat Thailand tanpa membuat pendaftaran. Kalau kat Malaysia memang tak boleh. Dia buat kat luar, dia buat, memang siapa nak tahu kat Thailand. Dia ingatkan perempuan ni seorang-seorang dia je. Jadi dia kahwin. Tu yang akhirnya tuan-tuan dapat pecah. Bila pecah, Allah habis. Orang kata, ustaz, yang mana yang isteri betul? Yang pertama lah. Yang pertama yang dia kahwin dekat Malaysia, dia kahwin cara sah, dia berdaftar cara sah, itu yang betul. Yang kahwin kat Thailand tu, adik ipar dia, itu perkahwinan tidak sah. Batal perkahwinan tu. Maka anak macam mana? Anak tak ada apa lah, tuan-tuan. Anak tu macam zina lah kita cerita. Jadi anak tu dibinkan kepada Abdullah. Dia bukan syubhah ni. Syubhah ni benda yang tak sedar, benda tak sengaja. Ini memang sengaja buat pasal. Memang kau tahu benda tu tak boleh, tapi kau buat, maka hukumnya haram. Bahkan sama macam berzina. Anak yang lahir adalah anak zina. Wa'iyyazubillah min zalik. Saya pun terkejut. Saya pernah ditanya oleh wartawan. Saya kata, ada ke kat Malaysia orang buat macam tu? Sebab kita sangat tegas kan dalam bab perkahwinan ni. Dia kata, ada ustaz. Kalau tidak kami tak dapatlah benda-benda macam ni. Tak buatlah story. Oh, baru saya faham. Dia sebutlah ada negeri-negeri yang berlaku kan. Tapi dia tak kahwin kat negeri tu. Dia kahwin dekat luar negara masalahnya. Yang kakak tu memang betul dia kahwin kat Malaysia. Dia kahwin berdaftar apa semua, tak ada masalah yang tu kakak tu. Yang masalahnya yang adik. Nak juga kahwin. Tak apa, kahwin dekat Thailand, kahwin kat Indonesia, kahwin kat luar negara tanpa membuat pendaftaran dekat Malaysia. Habis. Lepas tu pecah. Macam mana boleh pecah? Isteri pertama tu dapat pecah. Habis. Bukan isteri pertama lah, isteri dia dapat kenal pasti. Rupa-rupanya madu dia tu adalah adik dia sendiri, perempuan. Na'udzubillah. Jadi bukan saja haram, perkahwinan tu batal. Kenapa tuan-tuan diharamkan? Sebab kasih sayang dua beradik ini perlu dipelihara. Awak bayangkan kita kahwin dengan orang yang tak ada kaitan, kita kahwin dengan perempuan lain yang bukan ada kena-mengena dengan isteri pertama kita pun. Isteri pertama dengan dia tu tak boleh nak masuk. Tak boleh terima bang, tak boleh terima. Dia kata, macam mana kau boleh ambil bini suami aku? Dia tak boleh terima. Hatta kalau katakanlah yang perempuan tu, kau madu dia tu, kawan baik dia kat universiti. Tidak boleh terima perempuan tu. Bagaimana kita kahwin dengan adik-beradik? Lagilah kita dah merosakkan hubungan kasih sayang antara adik-beradik. Itu dah memperak-perandakan. Jadi Islam haramkan awal-awal lagi. Oh, ni ada soalan masuk. Assalamualaikum Ustaz.
Kakak saya ada ambil anak angkat lelaki. Saya dan arwah adik saya ada susukan anak tersebut ketika dia bayi. Cuma susuan tidak secara direct. Kami pam bagi susu kepada bayi tersebut. Macam mana hukumnya hubungan anak dengan kakak dan saya, ya Ustaz? Para ulama bincang sebab zaman dahulu dia terus direct kepada dada. Tapi pada hari ini mereka menggunakan macam-macam cara. Dia pam, lepas tu letak dalam botol, bagi minum. Yang penting elah menyebabkan seseorang itu jadi anak susuan, minum susu. Dia tak bagi tahu minum kat dada ke, minum kat mana-mana, tak. Minum susu. Susu tu mesti daripada dada perempuan tu. Bukan susu yang dibuat, tetapi susu yang keluar daripada dada perempuan tersebut, kemudian dia takungkan dalam botol dan diberi kepada bayi yang bawah 2 tahun. Bukan lagi 2 tahun nak pencin. Itu lain kes. Dia mesti 2 tahun ke bawah minum kenyang 5 kali dalam mazhab Syafi'i baru jadi anak angkat. Jadi anak susuan. Jadi hubungan budak tadi yang kita dah susukan tadi, dia jadi anak susuan kita. Kakak kita yang ambil anak angkat tadi, dia akan jadi mak saudara susuan. Sebab kita dengan kakak kita tu adik-beradik. Maka anak susuan kita ni akan jadi anak saudara susuan kepada kakak kita. So tak ada masalah. Kalau budak tu lelaki dengan mak saudara dia tu kira mak saudara susuan, maka bolehlah duduk serumah, tak ada masalah. Dia boleh buka aurat, tak ada masalah. Sebab apa? Aurat dia sama macam dia dengan mak dia. Ataupun macam kita dengan mak kita, macam tu lah hukumnya. So tak ada masalah. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Bukan saja adik-beradik ya, kita tak boleh kahwin. Macam contoh kita tak boleh kahwin dengan perempuan ya, perempuan yang dikira sebagai adik-beradik dia. Tetapi tidak boleh juga ya, tak boleh juga kita ambil makcik kepada isteri kita. Itu pun satu hal juga, macam mana dia boleh ambil makcik dia, sama ada belah bapa atau belah mak. Ya, Nabi tak bagi. Tidak boleh kita himpunkan isteri kita dengan madu dan madu itu daripada keturunan dia. Ambil makcik dia yang belah mak ataupun makcik dia sebelah bapa. Tak boleh. Sebab mereka itu haram muakkad. Walaupun haram muakkad, ramai orang dia silap faham. Oh, saya dengan adik ipar, maksudnya kami ni mahram lah. Tak mahram. Dia haram sementara. Mana dengan adik ipar tu kita tak boleh kahwin sekarang dengan dia. Bila kita boleh kahwin? Bila hubungan kita dengan isteri dah tak ada. Sama ada berpisah mati atau berpisah hidup. Dua-dua berlaku di antara kita dengan isteri, barulah adik perempuan tu boleh kahwin dengan kita. Dia haram sementara. Dengan makcik pun sama juga. Makcik isteri kita. Makcik isteri kita, kita jatuh cinta dengan makcik tu. Kena berpisah dulu kita dengan isteri. Baru boleh kahwin dengan makcik isteri kita tu. Saya pun tak faham ada orang macam ni. Tapi memang ada. Dunia ni pelik tuan-tuan dan puan. Macam-macam. Ya, macam-macam. Kata Nabi SAW, innakum in fa'altum dhalika qata'tum arhamukum. Kalau kamu ni buat benda tersebut, kata Nabi SAW, buat kamu kahwin dengan adik-beradik, dia menyebabkan hubungan tu kamu dah putuskan. Kamu kahwin dengan makcik dia, kamu dah putuskan hubungan kasih sayang antara makcik dengan anak saudara. Itu sebabnya tidak boleh buat. Kalau nak kahwin, minta izin kahwin dengan orang perempuan lain. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, jika suami isteri bukan Islam, si suami masuk Islam, si isteri belum masuk Islam, adakah ikatan perkahwinan itu terbatal? Terima kasih. Dalam hal ini, tuan-tuan perempuan kena rujuk kepada jabatan agama masing-masing. Kalau di Malaysia, kita kena melihat kepada tempoh
untuk kita mengajak suami itu masuk Islam juga. Tapi kalau katakan suami itu berkeras tidak mahu, memang dia akan terbatal. Sebab terbatalnya perkahwinan disebabkan salah seorang daripadanya telah masuk Islam. Jadi dalam hal ini kita ada tempoh-tempoh dia. Dia mengikut negeri-negeri, mengikut negara-negara. Ada setengah negara dia bagi tempoh istitabah. Dia panggil tempoh bagi suami itu tempoh untuk berfikir masuk Islam. Tapi dalam tempoh 3 bulan itu, ya, dia ada setengah tempat dia bagi 3 bulan. 3 bulan itu tidak boleh bersetubuh. Sebab apa? Takut jadi apa-apa susah. Jadi oleh yang demikian, berikan masa untuk pasangan itu bertaubat dan ikut pasangan dia yang telah masuk Islam. Selalunya insya-Allah kedua-duanya akan masuk Islam, insya-Allah. Daripada Hartini Rosli, Ustaz mohon pencerahan batas aurat antara adik-beradik lelaki dan perempuan. Okey, adik-beradik lelaki dan perempuan. Mudah cerita, adik-beradik aurat kita dengan mahram. Aurat lelaki dengan adik-beradik perempuan, dengan mak dia pusat sampai lutut. Sama juga orang perempuan, adik-beradik perempuan dengan lelaki. Dengan adik-beradik lelaki, aurat mereka pusat sampai lutut. Habis dada ni Ustaz, dia bukan aurat dalam kalangan adik-beradik ataupun antara mahram. Cuma adat kena memainkan peranan. Cuma bukan adat kita buka baju orang perempuan. Maklumlah adik-beradik, buka baju. Woi, tak ada dia. Itu bukan adat kita. Walaupun hukum membenarkan, tetapi ia tidak sesuai dengan adat orang Islam dunia, bukan di Malaysia, dunia. Orang Arab pun walaupun adik-beradik dia tetap pakai baju. Dia tetap pakai baju, malu dengan tu. Kalau pakai singlet kat rumah tu tak ada masalah lah. Cumanya dia kena ikut kesesuaian keluarga tersebut. Ada setengah keluarga dia tak selesa tengok adik perempuan dia pakai seksi dalam rumah, dia tak selesa, dia disuruh tutup. Terpulang tengok kepada situasi keadaan dalam rumah tersebut. Okey, tapi adatnya kita kena ikut hukum dan adat. Hukum pusat sampai lutut semua sekali, tapi adat di Malaysia dan juga negara-negara Islam yang lain, dada orang perempuan ni juga adalah aurat. Maka bukan aurat, dia tutup, ya, dia tutup sebab uruf tidak membenarkan berbuat demikian. Wallahu a'lam. Daripada Ali Subuh, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pula jika ada wanita non-Muslim nak jadi sebagai ibu susuan? Cari ibu susuan ibu susuan Islam terlebih dahulu. Kita kan ada orang Islam, dahulukan orang Islam dulu. Sebab memang boleh, ya, boleh dia nak bagi susu orang bukan Islam perempuan, nak bagi susu kepada anak kita tu. Budak tu tetap akan jadi ibu susuan dia. Cuma agama anak kita tu, anak susuan tu tetap agama Islam. Sebab kita yang jaga dia. Ibu yang bukan Islam tu, dia hanya bagi je susu. Tapi ibu tu dikira sebagai ibu susuan kepada anak kita yang anak susuan, anak saudara susuan kita lah, maksudnya anak angkat kita. Tapi sebab nak jadikan dia tu halal dengan kita, duduk dalam rumah sekali, kalau perempuan okey lah, tapi masalah dengan suami ni macam mana? Jadi nak tak nak kena bagi adik-beradik kita ataupun siapa-siapa menyusukan anak kita tadi. Contoh dia tu mualaf perempuan. Ya, mualaf perempuan. Apa yang berlaku? Allahumma salli Muhammad, mualaf perempuan. Jadi dia ada beradik perempuan yang lain tu, semua ni bukan Islam. Jadi dia tak ada anak, ambil anak angkat. Sekarang ni dia nak bagi susuan ni, nak bagi susu ni, sebab yang suami pula tak ada anak-anak, tak ada adik-beradik yang mengandung apa semua. Jadi adik-beradik dia belah perempuan ni ada seorang. Ada seorang mengandung dan bersalin dah. Kebetulan ada susu. Boleh tak dia nak bagi adik dia ni atau kakak dia susukan anak angkat dia ni? Tapi masalah kakak dia ni tak Islam. Tuan-tuan perempuan.
boleh, tidak ada masalah. Cuma kena pastikan orang kata apa, budak tu kita jaga agama dia adalah agama Islam. Kita yang jaga budak tu. Cuma dari sudut akhlak, dari sudut adab, elakkan daripada bagi kepada orang yang bukan Islam. Sebab kita nak biar apa yang budak itu minum daripada sumber yang halal. Yang mana pemberi itu makan makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Jadi kita nak yang macam tu. Lebih selamat, sebab budak ini akan membesar dengan apa yang dia makan dan dia minum daripada ibu tersebut. Walaupun kalau dia misap juga ataupun dia minum juga susu ibu, susu daripada adik-beradik yang bukan Islam tadi, adik-beradik tu akan jadi ibu susu kepada anak kita. Kita dengan budak tu adalah ibu saudara susuan, dan yang paling penting kita yang jadi mak angkat kepada budak tersebut atau bapa angkat kepada budak tersebut. Wallahu a'lam. Cuma adabnya elakkanlah tuan-tuan perempuan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya al-mutazawwijat. Kita tak boleh juga berkahwin dengan bini orang. Ini paling penting. Kita ni kadang-kadang pelik. Nak bini orang buat apa? Anak dara ramai. Janda pun ramai. Yang pergi ambil bini orang tu apa pasal? Jadi hukumnya tak boleh kita berkahwin dengan perempuan yang ada suami. Yang pergi bercinta dengan suami bini orang ni apa pasal? Tu kena faham-faham lah tuan-tuan. Wal mar'atul mutazawwijah ma damat fi asmati zawjiha la yahillu laha zawaj bi akhar walikai tahillu li zawjin akhar la budda min syartain. Kalau nak kahwinlah perempuan tu dengan lelaki lain, dia dah ada suami, dia nak kahwin dengan lelaki lain, kena ada dua syarat. Pertama, antazula yadu zawj anha bi mautin aw talaq. Dia mesti berpisah dengan suami yang sedia ada, sama ada suami itu dah mati atau suami itu telah mentalakkannya dan dia pun dah habis iddah 3 kali bersih. Yang kedua, antustawfal iddah allati amara Allah biha. Cukup iddah. Iddah tu kena cukup. Tak boleh kahwin tak cukup iddah. Aduh. Saya cakap ni berapa tuan-tuan? Ada orang iddah tak habis, dia kahwin dengan lelaki lain. La ilaha illallah. Dia tipunya hakim. Dia tipu, dia tarikh. Tu kalau kat Malaysia ni, mahkamah akan tentukan bila tarikh dia bermula iddah dia. Tapi masalah sekarang ni ada yang kahwin kat Thailand, nama kahwin yang tak berdaftar ni, dia orang bercerai, dia orang tak berdaftar pun, jadi dia kata dia dah free sekarang. Dah 3 kali bersih. Rupanya baru 2 kali bersih, perkahwinan tu batal. Jadi macam mana dia hubungan tu? Zina lah, apa lagi? Itu bagi orang yang iddah mati dia disebabkan iddah talak. Dia kena habiskan 3 kali bersih. Manakala yang meninggal dunia, dia punya iddah dia 4 bulan 10 hari. Hari tarikh suami dia meninggal, bermulalah dia punya iddah, cukupkan 4 bulan 10 hari, lepas tu baru dia boleh kahwin. Okey. Kalau iddah perempuan yang mengandung, dia punya iddah dia adalah kalau perempuan yang mengandung, dia punya iddah ialah sampai bersalin. Bersalinnya iddah dia habis. Maknanya kalau dia mengandung 9 bulan, maksudnya 8 bulan tu dia kena masa hari budak tu dalam perut 1 bulan, dia punya iddah 8 bulan lagi lah. Habis. Dia lahir je budak tu, terus dia sudah habis iddah. Masa tu baru boleh kahwin dengan bekas bini orang. La haula wala quwwata illa billah. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'min billahi wal yawmil akhir. Tengok Allah bagi tahu cukup cantik. Orang perempuan yang kena talak, dia kena pastikan dia tidak berkahwin kecuali setelah 3 kali quru. Quru itu bermaksud 3 kali haid.
3 kali suci daripada haid. Ya. Wala yahidu lahunna ay yaktunna ma khalaqallah, dan haram bagi orang perempuan tu dia sorok apa yang dia tahu tentang kandungan ataupun tentang period dan sebagainya. Kadang-kadang orang ni dia nak kejar nafsu ni sampai dia sanggup buat benda yang Allah haramkan. Nauzubillah. Baik, kita ada soalan tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum Ustaz, kami ada sepupu yang semenjak arwah mak dia anak dara lagi sampailah makcik saya tu kahwin, dia tinggal bersama kami. Betah aurat kami adik-beradik macam mana? Sebab kadang kita orang dia anggap dia macam adik-beradik kami. Terima kasih. Kami ada sepupu yang semenjak arwah mak dia. Okey. Dia ada sepupu. Duduk dengan kita. Ya. Dia anak dara lagi dan tak kahwin anak dara. Orang mana anak sepupu tu perempuan. Duduk dengan kita. Bila duduk dengan kita, duduk satu rumah, beberapa perkara yang dia kena ambil perhatian. Kita duduk dengan perempuan yang bukan mahram kita. So adik-beradik lelaki ni tolong ingat, yang perempuan yang tompang rumah kita, yang duduk dengan kita pun atau sepupu yang duduk dengan kita, kena ingat, pertama jaga aurat, yang kedua jaga pergaulan, tidak boleh berkhaluat. 3 benda. Semua benda tu kena ambil perhatian agar kita tak buat benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Sebab perempuan itu atau sepupu itu dia tetap bukan mahram kita. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana aurat adik tiri? Adik perempuan satu emak lain bapa dengan adik-beradik tiri lelaki. Bolehkah dia mewalikan adik perempuan itu? Macam mana aurat adik tiri? Adik perempuan satu emak lain bapa. Kalau dia adik-beradik tiri, satu mak dengan kita. Maksudnya dia dengan kita tu adik-beradik seemak. Ya. Satu emak lain bapa lain. Ya, tapi mak sama dengan adik-beradik tiri lelaki. Bolehkah dia mewalikan adik perempuan? Wali ni dia kena adik-beradik daripada perempuan tersebut. Adik-beradik betul. Ya, daripada mak, bapa dan mak yang sama. Tapi kalau katakanlah tidak ada, maka boleh maklum kepada Jabatan Agama Islam. InsyaAllah Jabatan Agama Islam akan tentukan sama ada budak itu atau abang tiri dia itu boleh tak menjadi wali kepadanya. Itu akan ditentukan oleh Jabatan Agama, insyaAllah. Bagi tahu dia kepada Jabatan Agama. Yang kita ada yang itu saja. Tak ada orang lain. Tapi sekarang ni budak tu adalah adik-beradik tiri kita. Jadi aurat kita dengan dia macam adik-beradik lah. Sebab dia memang daripada mak yang sama. Kita dengan dia tu mak sama tapi bapa lain. Assalamualaikum Ustaz, macam mana kalau anak tiri dengan mak tiri? Anak tiri tu lelaki, batal tak air sembahyang? Macam mana kalau anak tiri dengan mak tiri? Okey. Dia kahwin dengan lelaki yang ada anak. Anak tu dengan kita, ya. Anak lelaki tu dengan mak mertua tu tadi, mak tiri tu jadi jadi apa? Jadi mak tiri lah, tak boleh kahwin lah. Sebab apa? Dah jadi mak dia. Dah jadi bapa dia. Dia tak boleh kahwin lah. Jadi dia macam mak kita, tak ada masalah. Tak batal lah tu. Sebab mak dia. Kan? Ya. Mak dia. Contoh macam tadilah, macam kita ambil tadi kan, kitab kan. Dia panggil bintu zaujah allati dakhala biha. Fa illam yakun dakhala bil fala junaha alaihi an yatazawwaja bil. Dia tak boleh kahwin dengan anak perempuan, anak perempuan yang dia kahwin. Maksudnya dia kahwin dengan janda. Janda tu ada anak. Dia tak boleh dia kalau dia dah kahwin dengan perempuan, dengan janda tu, kemudian dia bersetubuh dengan janda tu, anak perempuan itu jadi haram dengan kita. Dia jadi anak tiri kita. Kita tak boleh berkahwin dengan dia. Samalah juga macam anak kita dengan perempuan tersebut. Bila dah berlaku persetubuhan, maka mereka adalah anak tiri kepada kita, maka dia adalah anak kita. Selesai. Yang tak bolehnya,
anak tiri dengan anak yang baru. Katakan anak saya, tak nak dia jadi benda yang tak baik. Katakan anak orang tu susah juga nak cerita ni. Orang tu dia ada anak dengan perempuan lain, dengan isteri lain. Kemudian dia kahwin dengan perempuan lain. Dapat anak. Nampak tak? Dapat anak. Dia anak laki ni, anak-anak dia tu dengan anak yang baru tu, ya, anak yang baru tu mereka adalah adik-beradik sebapa atau adik-beradik seibu. Salah satulah. Cuma kalau saya ni duda, perempuan tu janda, dua-dua ada anak, dua-dua tu ada masalah. Anak-anak tu antara mereka bukan mahram. Tu kena ingat. Sebab mereka tak ada kaitan. Sebenarnya menarik juga benda ni, tajuk ni. Memang orang suka dengar. Sebab dia melibatkan keturunan dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, pada pertemuan yang akan datang, kita akan bincang hukum berkahwin dengan perempuan kafir. Dan juga perempuan ahli kitab. Macam mana ni? Boleh ke tak ni kahwin dengan ahli kitab? Kahwin dengan perempuan perempuan yang bukan Islam. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, sebelum saya mengakhiri, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan kita infak untuk tabung Masjid Bandar Seri Putra. Sekarang ni tuan-tuan, kita semua tak boleh pergi masjid dan masih lagi 6 orang lagi sembahyang di masjid. Belum dapat keizinan untuk solat berjemaah di masjid sebab nak menjaga kelestarian, selamatkan masjid daripada jangkitan COVID, mengotor bila dah kena COVID satu masjid kena buat sanitize. Jadi kos sangat tinggi. Jadi oleh sebab itu dia orang holdkan dulu sampai masjid benar-benar COVID semua selamat dan semua orang telah pun vaksin 80% ke atas. InsyaAllah kita akan balik semula kepada asal. Jadi sementara nak masjid nak buka tu, kita tak boleh pergi masjid. Untuk rasa tidak bersalah, kita sampaikan duit kita ke masjid. InsyaAllah masjid akan menggunakan duit kita itu untuk pengimarahan masjid. Sebab masjid buka, ya, aircon tetap buka, kipas tetap buka, elektrik tetap buka, air tetap jalan, azan tetap berkumandang setiap 5 waktu dan pekerja masih jalan macam biasa sebab kalau tidak berdebu lah masjid surau kita. Jadi nak bayar kos-kos itu perlu daripada sumbangan kita bersama. Jadi mari kita sama-sama infak untuk Masjid Bandar Seri Putra Bangi, akaun Maybank Masjid BSP. BSP itu Bandar Seri Putra yang tertera di hadapan dan di bawah tuan-tuan dan puan sekalian. Ayuh kita sama-sama infak. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.